Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Insyaallah kita sambung lagi. Wa yaksurul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi. Kabi'hu muddan bikaza yadan biyad wa karra zaidun asadan ay ka asad. Wa yaksurul jumudu, dan banyak juga isim jamid yang kita buat sebagai hal fi si'rin, dalam persoalan harga, wa fi mubdi ta'awulin, dan pada ketika menyatakan takwil bila takallufin, tanpa terbeban. Maksudnya kebanyakan hal itu datang dalam bentuk isim jamid pada harga, yang melibatkan jual belilah. Dan bila datang dalam bentuk harga ni, ataupun bila datang dalam bentuk isim jamid ni, tuan-tuan, kena takwil kepada isim mushtaq. Sebab apa? Sebab asal hal itu adalah isim mushtaq. Okey. Contohnya seperti bi'hu muddan bikaza. Ni nanti saya hurai dalam huraian nanti. Okey. Matan yang seterusnya, wa qala al-musannif wal halu in urifa lafzan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahdaka jtahi. Dia kata hal apabila ma'rifah lafaznya, fa'taqid, maka i'tikadlah, maka yakinlah, tankirahu ma'nan, maknanya nakirah pada maknanya. Contohnya wahdaka ijtahid, ya. Wahdaka ijtahid. Nanti saya hurai sekali lagi. Kita tengok matan saja dulu. Kemudian wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kasratin kabaghtatan zaidun tola'. Dan masdar munakkarun nakirah halan, ada juga berlaku sebagai hal, yaqa' bi kasratin, mana berlaku tu banyak. Kabaghtatan, seperti baghtatan, zaidun tola'. Okey, tengok huraian dia. Okey, dia kata kedatangan hal dalam bentuk isim jamid. Okey, dia kata wal aslu, al aslu an takuna al halu wasfan mushtaqan. Pada asalnya hal itu adalah wasaf isim mushtaq. Maknanya hal tu dia kena isim fa'il ataupun isim maf'ul. Itu yang sepatutnya, yang asal. Walakin yasihu maji'ul hali, tetapi sah juga, boleh juga datangnya hal jamidatan dalam bentuk isim jamid, makna bukan isim mushtaq. Kenapa boleh? Li zuhuri ta'awuliha, kerana zahir, kerana nyata boleh ditakwilkannya dengan isim mushtaq. Maknanya boleh kita datangkan hal dengan isim jamid sekiranya isim jamid tadi boleh ditakwilkan dengan isim mushtaq. Sebab asal hal itu adalah isim mushtaq. Nanti kita tengok, ya, tempat mana yang boleh, ya. Okey, di sini 3 tempat yang dinyatakan yang boleh kita datangkan hal dengan isim jamid. Yang pertama, in dalat ala si'rin, sekiranya hal itu menunjukkan kepada harga. Okey, yang kedua, in dalat ala tafa'ul, jika menunjukkan kepada tafa'ul, saling bertindak antara satu sama lain, mana melibatkan dua pihak. Yang ketiga, indalat ala tashbih, sekiranya menunjukkan makna tashbih, perumpamaan. Okey, kita pergi satu persatu, ya. Yang pertama, tempat hal yang boleh datang dengan isim jamid itu ialah ketika hal itu menunjukkan kepada harga. Macam mana? Tengok. Bi'hu muddan bidirhamin, jualkanlah ia 1 cupak 1 dirham. Jualkanlah ia dalam keadaan 1 cupak 1 dirham. Cuba perhati mana hal di sini. Okey, hal di sini ialah kalimah muddan. Nampak?
Kalimah muddan bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, makna bukan isim mushtaq. Jadi dia apa? Dia isim jamid. Okey, isim jamid, isim yang tak diambil daripada mana-mana fi'il ataupun masdar. Okey, baik. Jadi boleh tak kita i'rab muddan ini dengan i'rab hal? Contoh kata-kata muddan hal mansub bil fathah. Ya, boleh. Sebabnya dia menunjukkan kepada harga. Lalu untuk menjadikan dia boleh, maka dalam kepala otak kita, kita kena ada takwil dia. Apa takwil dia? Tengok. Bi'hu musa'aran kulla muddin bidirhamin. Jualkanlah dia musa'aran dalam keadaan ditetapkan harga kulla muddin setiap cupak bidirhamin 1 dirham. Makna muddan itu asal dia musa'aran kulla muddin, ditetapkan harga setiap cupak. Okey. Jadi musa'aran ni isim apa ni? Musa'aran ialah isim fa'il kan maf'ul. Isim maf'ul. Tengok bila ain ni bagi atas isim maf'ul lah. Okey. Asal dia sa'ara yusa'iru tas'iran fahuwa musa'irun wa zaka musa'arun. Jadi musa'ar adalah isim maf'ul. Okey. Yang kedua, sekiranya hal tadi menunjukkan kepada tafa'ul, saling bertindak. Ataupun kita boleh kata tafa'ul ni melibatkan dua pihak. Melibatkan tindakan saling, saling. Bi'tuhu yadan biyadin. Saya menjualnya dalam keadaan tangan ke tangan. Apa maksud dia? Tangan ke tangan maknanya bi'tuhu munajazatan yadan biyadin. Saya menjualnya dalam keadaan membalas daripada tangan ke tangan. Dia bagi duit, saya bagi berah. Dia terima berah, saya terima duit. Makna tangan ke tangan. Jadi itu makna tafa'ul, makna saling bertindak, saling membalas. Jadi kalau ada makna ni, maka isim jamid tadi boleh kita jadikan sebagai hal. Dan yang ketiga, okey, in dallat ala tashbih, sekiranya ia menunjukkan kepada perumpamaan. Karra Zaidun asadan. Karra ni bunyi singa. Apa singa? Kalau harimau mengaum, kalau singa kita kira berteriak lah. Okey, karra Zaidun, Zaid berteriak. Zaid berteriak asadan, seperti singa. Berteriak dalam keadaan hal, dalam keadaan seperti singa. Dari segi terjemahan pun nampak ada makna seperti di situ. Jadi makna tashbih. Okey, berteriak Zaid dalam keadaan seperti singa. Maksudnya musyabbahan, seperti. Jadi musyabbahan tu isim mushtaq, yakni isim maf'ul. Jadi kita takwil lah daripada asadan tadi, kita takwil musyabbahan asadan. Okey, maka asadan i'rab dia hal mansub bil fathah, walaupun dia isim jamid tetapi dia boleh ditakwilkan kepada isim mushtaq. Okey, baik. Jadi tiga perkara ni anda kena hafal, kena faham betul-betul. Kalau tak faham juga, okey, sila tulis di ruangan komen di bawah. Nanti saya jawab dalam video akan datang. Okey, habis. Kita masuk kepada seterusnya. Maji'ul hali ma'rifatan. Datang hal dalam bentuk isim ma'rifah. Ni pelik sikit nah. Hal ni dia sepatutnya isim nakirah. Nanti saya bagi contoh hal dulu. Anda tengok ya. Ja'a Zaidun rakiban. Ni hal. Mana hal? Rakiban. Jadi rakiban ini adalah hal dan dia mansub dan dia isim nakirah, ya. Sebab kita tak buat alif lam. Kita tak kata ar-rakibah. Jadi rakiban isim nakirah. Jadi yang kita jumpa sebelum ni, semua hal yang kita jumpa isim nakirah. Memang sebab asal hal itu isim nakirah. Tetapi boleh tak kita nak jadikan isim ma'rifah sebagai hal? Jawapannya boleh. Dalam situasi tertentu sahaja. Apa dia? Tengok. Dia kata al-aslu an takunal halu nakiratan. Pada asalnya hal itu adalah isim nakirah. Wa annama warada minha mu'arrafan lafzan fahuwa munakkarun makna.
Sekiranya datang hal itu dalam bentuk ma'rifah pada lafaznya, maka dia adalah nakirah pada makna. Jadi kalau dia datang dalam bentuk ma'rifah sekalipun, okey, makna dia tetap nakirah. Okey, baik, contoh. Ja'u al-jamma'a al-ghafira. Mereka datang dalam keadaan berkumpulan. Jadi jamma'a dengan makna jami'an. Jamma'a isim ma'rifah, jami'an isim nakirah. Jadi jamma'a ni maknanya jami'an. Jadi boleh. Jadi kalimah jamma'a ni pada lafaznya dia ma'rifah, tetapi pada maknanya ialah jami'an, isim nakirah. Jadi kita boleh i'rab dia sebagai hal. Nampak? Senang je ni ya. Contoh yang kedua. Arsalahal 'iraka. Dia mengutuskannya dalam keadaan bertempur. Okey, al-'iraka maknanya bertempur. Berjuang. Jadi al-'iraka adalah isim ma'rifah sebab datangnya ada alif lam. Okey, jadi ini pada lafaz tetapi pada maknanya al-'iraka dengan makna mu'tarikatan. Dengan makna isim fa'il. Mu'tarikah yakni daripada i'taraka, ya'tariku. Okey, i'tirak kemudian fahuwa mu'tarikun wa zaka mu'tarakatun. Jadi mu'tarikatun adalah isim fa'il. Nampak tak? Okey, isim fa'il. Jadi di sini al-i'raka adalah lafaz dia ma'rifah, makna dia nakirah. Sama juga dengan ijtahid wahdaka, berusahalah kamu seorang diri. Jadi wahdaka ni ma'rifah ya. Sebab dia diidafatkan kepada isim dhamir. Jadi wahdaka bermakna munfaridan. Berusahalah kamu seorang diri, munfaridan. Kallamtuhu fahu bifahin. Saya berbicara dengannya mulut ke mulut. Mana mulutnya ke mulut saya. Saya berbual dengan dia, saya menyembang dengan dia, mulutnya ke mulut saya. Maknanya secara berdepan. Secara berdepan maksudnya musyafahatan, secara musyafahah. Secara musyafahah. Jadi mulut ke mulut. Jadi kita takwilkan kepada musyafahah. Jadi fahu adalah isim ma'rifah sebab fa diidafatkan kepada dhamir, maka isim ma'rifah. Jadi kita nampak ya, walaupun pada lafaznya ma'rifah tapi maknanya ialah nakirah musyafahatan. Okey, senang saja. Dan okey, setakat itu dulu Ini saya akan bawa kepada siri yang akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.